Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an tanzila wa ala alihi wa ashabihi alladhina yaqra'una al-Qur'ana tartila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين وبعد. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertemu kita sekali lagi dalam siri pemantapan membaca Ummul Kitab yang ada surah Al-Fatihah, buat siri yang ke-9-nya pada pagi ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada siri yang lalu, yakni siri yang ke-8, telah pun diperdengarkan kepada saudara semua amali ataupun praktikal kepada bacaan surah Al-Fatihah ini dengan insya-Allah semua wajah, semua bentuk, sama ada ianya nak dibaca di dalam solat ataupun di luar solat. Dengan arti kata lain, dalam semua majlis keagamaan sewajar dan sepatutnya Ummul Kitab itu dibaca sebegitu rupa. Oleh kerana Al-Quran, yakni Ummul Kitab, Ummul Quran ini, Al-Fatihah ini merupakan suatu perkara yang tidak boleh tidak mengikut tuan-tuan guru Quran kita. Kalaupun tidak dapat menguasai banyak daripada pembacaan surah-surah Al-Quran yang lain, jangan sampai Ummul Kitab nampak janggal pada pembacaan, atau dengan kata yang lebih tegas, nampak jahil pada pembacaan Ummul Kitab. Lebih-lebih lagi kita mengimamkan solat, dan lebih-lebih lagi mengimamkan solat tarawih Ramadan yang akan datang. Jadi bukanlah halwa telinga yang dikejar, tetapi ilmu yang mantap dengan sanad yang kukuh, yang dipelajari dari guru yang mutqin dan mursyid, mempunyai sanad Al-Quran dengan rujukan kitab-kitab yang muktabar, dengan talaqi musyafahah yang diterima, maka itulah sebenarnya menjadi sandaran utama untuk kita membaca Ummul Kitab ini bertepatan atau menepati bacaannya, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Fatihah ni dia bukan sekadar dibaca, selain daripada betul tajwidnya, hendaklah betul dari segi fasahahnya, yakni kelancarannya. Bukan sekadar bermodalkan suara yang boleh diubah suai atau suara yang mudah ditiru. Bukan begitu. Orang berilmu tidak mendengar Fatihah kepada kemampuan kita meniru semata-mata. Orang berilmu mau melihat ilmu itu didaulatkan, maknanya diketengahkan secara tepat, kemudian barulah didatangkan seni suaranya, olahan suaranya. Itu sebagai penegasan Datuk, ceritakan. Jadi alhamdulillah sidang ke-8 dulu kita telah sama-sama talaqi musyafahah sebenarnya, dan dari ijazahkan secara tak langsung pada tuan-tuan yang mengikuti kuliah ini, Jadi pada pagi ini kita meneruskan penerokaan kertas kerja kita ini, garis panduan membaca Al-Fatihah, dan kita masuk
sudah barang pasti pada muka surat yang ke-18 pada pagi ini menandakan ianya bahagian yang akhir untuk kertas kerja ini. Sebab kata orang putih, last but not least, ada lagi lepas ni untuk pengukuhan. Alhamdulillah. Jadi mari kita lihat muka surat 18 ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika dahulu ketika saya mempelajari Al-Quran dengan Sahibul Fadilah yang berhadiah Dato' Haji Hassan Azhari sendiri, bahawa memang diberitahu kepada kami tentang fakta ini dan disebut nama kitabnya. Dan kalau kita tengok TV pula rancangan Muqaddam, memang ada juga diulang oleh yang bagi Dato'. Yang ni rujukan seterusnya ni berdasarkan kepada kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, satu kitab Arab klasik yang sukar untuk diketemu sekarang ini. Dan saya melalui pengembaraan mencari kitab ni lebih kurang 20 tahun lebih. Sebab Datuk dia sebut nama kitab, tak tunjuk kitab. Kalau tunjuk memang saya waktu setiap depan. Lepas tu saya cari lebih kurang 20 tahun lebih. Alhamdulillah, mungkin kerana berkat kesungguhan hendakkan ilmu itu, Allah pertemukan saya dengan seorang sahabat dari seberang, dan berjumpalah kitab itu di negara Indonesia sebelum tsunami. Alhamdulillah dapatlah kitab itu, dan memang ada ya, kitab Arab klasik itu yang digunakan di pesantren di sana, dan susah nak diketemu di sini ya. Adalah fakta dalam kertas kerja yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Ini sebagai hujah kukuh bagi siapa yang nak buat reference, yang nak buat rujukan ya. Baik, terus kita melihat kepada kandungan ini yang telah diterjemah dan disusun sedemikian rupa oleh Lembaga Datuk. Kita lihat antara. Bila kata antara tu, maknanya ada lagi. Ini di antaranya. Bila ada lagi, lepas ni akan ada dia punya top up dan backup dia lepas ni lagi. Ini antaranya. Kita tahu filosofi, falsafah, apa ni istilah yang digunakan itu ya. Setengah orang bila dia mengaji satu kitab, dia rasa semua ada dalam kitab tu. Jadi akhirnya dia tak boleh terima. Dia tidak bersifat keterbukaan dari segi menuntut ilmu apabila orang lain menyampaikan maklumat yang lain. Barulah datang ta'assub. Itu tak boleh ya, dalam menuntut ilmu tidak boleh begitu ya. Jadi dia kata antara syarat-syarat. Bila kata syarat, benda ni penting. Kalau kita syarat nak melanjut pelajaran ke IPT tertentu, maknanya itu sebagai perkara yang wajib. Nah, syarat-syarat Al-Fatihah, maknanya syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Kalau dia kata syarat sah semayang, takkan sah semayang walaupun tanpa satu syarat. Makna syarat itu penting ya. Syarat-syarat Al-Fatihah yang perlu ditunaikan. Perlu sini bukan makna perlu bahasa Melayu. Perlu sini makna wajib. Keperluan, needs ya. Jika tidak, itu dia pengukuhan, dia taukid dekat situ. Jika tidak ditunaikan, maknanya jika tidak ditunaikan syarat-syarat ini, maksudnya begitu, akan mencederakan bacaan Al-Fatihah. Cedera ni mungkin cedera ringan atau cedera berat. Tapi kalau cedera tu dah tak cantik dah ya? Dengan kecederaan Al-Fatihah akan merosakkan salat. Sampai kepada tahap merosakkan salat. Kalau buah durian rosak dah, tak saya beli kita ni. Begitu. Kalau benda rosak, selalunya kita reject. Betul tak Syah? Kita reject. KIV pun tak ada pasal. Ini nafsu punya kerja. KIV pun tak ada, dia reject terus benda rosak. Dan memang banyak kita dah sebut, ulama-ulama dah sebut betapa ramai orang yang semayang. Nabi sendiri sebut, atau kama qala
dapat detik saja. Nabi juga sebut bahawa semayang ada di antara manusia ni akan digulung oleh malaikat macam kain buruk, dipenggal balik kepada muka orang yang semayang itu, dan dinyatakan bahawa Allah tak terima semayang kamu. Itu orang semayang. Maka Allah bagi dia wail, kecelakaan. Neraka wail itu makna kecelakaan bagi orang yang semayang tapi lalai. Apatah lagi orang yang tak semayang, Allah sebut neraka saqar habuan dia. Dia tak main ringan-ringan punya. Nak ceritanya, kalaulah merosakkan sembahyang, kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang rosak sembahyang, Nabi ada dekat situ, Nabi kata kamu ulang balik sembahyang. Tapi mungkin dengan status Nabi itu, sahabat terus sami'na wa ata'na, ulang sembahyang yang ada. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau saya duduk tepi, saya tengok tuan-tuan sembahyang lain pesen je, dan lain pesen tu sampai rosak sembahyang, saya kata anda ulang balik sembahyang. Agak-agak macam mana kita respons? Kita nak kata, wah Datuk Alhamdulillah lah, Datuk K kita tak ada masalah, Datuk Khalid kata ni, Kalau orang lain mungkin dia kata lain, Datuk. Oh, you to say that. Aksen kalau cakap orang putih tu maknanya macam segala-galanya. Maknanya kalau macam itu kita berinteraksi dengan ulama, berkomunikasi dengan ulama, maknanya kita tidak menghormati ulama. Ada orang kata merapu ulama, ahli juga yang kata tu. Merapu bukan pasangan ulama, merapu pasangan selain ulama. Dia tidak sinonim begitu. Jadi makna kalaulah orang alim dia tengok tuan-tuan semayang, perempuan semayang, dia kata ulang balik semayang tu, tamak ninah tak ada. Macam mana? Sebab tamak ninah tak ada ni, Nabi iktiraf pencuri besar dalam semayang. Sampai sahabat heran, ada pencuri dalam semayang yang Rasulullah? Ada. Orang yang tak tetap tulang belakang ni ketika rokok dan sujud, makna tidak ada tamak ninah. Macam kinjeng. Tahu kinjeng? Bukan belalang, ada kapur lah. Dia cipo dragonfly, cakap orang putih juga, bukan? Gitu. Dia gitu. Tak sah semayang. Sebab tamak ninah ni, sama ada mana-mana mazhab dia senaraikan sebagai satu rukun tersendiri atau rukun sisipan, dia tetap rukun. Makna kena diam sebentar sekadar subhanallah. Tiba-tiba kita tak ada apa-apa. Subhanallah. Ada orang semayang bila dia jadi imam, jemaah cantik. Bila dia semayang rawatib, kita tengok, berat ni, kenapa letak ikhlas? Semayang ramai-ramai nampak cantik, semayang seorang-seorang, out. Ni. Jadi bab rosak semayang ni kena ambil berat betul-betul lah. Makna kalau orang tegur kita, nombor satu kita kata terima kasih, kat mana silap saya. Patutnya begitu. Jadi ni kes rosak semayang, jangan main-main. Syarat-syarat tersebut ialah dibagikan dengan arti kata, dia nak kata syurutul Fatihah, syarat-syarat Al-Fatihah. Yang pertama, hendaklah dibaca. Hendaklah situ mana wajib. Sebab istilah syar'i dengan istilah adat, istilah pertuturan biasa, dia makna lain. Sebab tu orang kata dalam agama tak ada paksa. Memang tak ada paksa, tapi wajib. Lebih pada paksa lagi. Nak cerita Hendaklah makna wajib dibaca segala ayat, semua ayat maknanya. Berjumlah 7 ayat. Fatihah ada 7 ayat. Dengan jumlah hurufnya 156 huruf. Satu pendapat, apabila ma dibaca 2 harakat, maka jumlah termasuk 14 sabdu, tasydid, syaddah, 156 huruf. Tapi kalau seorang itu membaca riwayah yang lain dalam bacaan Fatihah, katalah dibaca ma dengan 1 harakat, bacaan riwayah Warsh an Nafi' contohnya,
Dia baca Maliki Yaumiddin, baca macam itu. Ya, maka jumlah hurufnya 155. Kita bacaan riwayat Hafs dan Asim, kita baca Maliki Yaumiddin, maka jumlah huruf Fatihah termasuk sabdu 14 156 huruf. Sebab itu satu orang yang membaca Fatihah, bila cacat bacaannya, kurang sabdunya, maka itu bukan Fatihah. Walaupun bunyinya Fatihah, tapi bila kurang, maknanya itu zat Al-Fatihah itu tercemar. Contoh, kalau dia buang satu sabdu, sudah cukup. Tanpa tinggal, makna tak boleh tinggal. Suatu ayat, satu ayat pun tak boleh tinggal. Kalau tinggal dan dapat kesan di mana-mana rukun sembahyang, wajib dia undur balik pada rakaat itu, sempurnakan balik rakaat itu, ya, kemudian tambah satu rakaat balik. Okey, sebab yang tadi tak kira, lepas tu sujud sahwi. Itu cerita fiqh kemudian lah. Nak ceritanya, kalau dia sedar di mana-mana rukun bahawa Fatihah dia tak sempurna, dia kena kembali balik untuk menyempurnakan rakaat itu. Kenapa dia tambah satu? Sebab yang dia dah terlajak tadi tak kira. Tak kira. Lepas tu dia sujud sahwi. Keterangannya tak cukup dengan keterangan 1-2 minit saya cakap bila tu. Dia ada slot lain. Jadi keterangan ni tidak memadai nak bagi tahu. Okey? Cuma nak ceritakan bahawa tanpa tinggal satu ayat pun tak boleh. Kata tengah baca Fatihah, tiba-tiba fikiran tu melayang aja ke lain. Ya? Dapat ke tidak aku jemputan besok ni? Ya? Nak pergi Datuk K. Bukan Datuk K ni. Dia kata lagi tu, ya. Dia melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ke situ sekali. Punya melayang fikiran. Baik, gurau sikit-sikit tak apa Syazmi, ya. Tak apa. Gurau, ya. Gurau ilmu tak apa, ya. Ataupun tanpa tinggal satu huruf. Lagilah spesifik. Satu huruf pun tak boleh tinggal. Kalau kita buang satu sabdu, makna kita buang satu huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua huruf tinggal. Sebab dua sabdu dibuang. Kalimahnya, perkataannya 29. Dia ada sentence, dia ada words. Yes. Jadi yang kata ayat 7, perkataan 29, huruf 156 pada bacaan kita. Bacaan orang lain 155. Tak boleh maknanya kita tinggal mana-mana satu juzuk, satu bahagian daripada bahagian-bahagian Fatihah tadi. Jadi kalau kita tengok kitab Nihayatul Zain ini, maknanya terbukalah pintu ilmu lagi. Jangan ingat semayang kita boleh rosak, boleh cedera, boleh tidak sah, boleh batal hanya sekadar kentut saja. Hanya sekadar orang perempuan terbuka aurah sedikit, kaki dia lambat tutup saja. Dengan berubah dada, berpaling dada dari kiblat, dengan persentuhan yang boleh membatalkan wuduk menurut mazhab yang tertentu. Jangan kita anggap begitu saja boleh batal. Ini pun batal. Itu sebab kita duk sebut merata-rata bahawa dalam bab solat ni kita tidak boleh kesampingkan, kita asingkan bab Quran, tak boleh. Dia Quran dengan fiqh ni dia kena sama-sama naik untuk memantapkan solat. Satu orang kalau dia bukan bidang Quran, dia cerita fiqh saja, akan ada dia punya kekurangan.
Begitu juga seorang yang bidang Quran saja, dia tak cerita fiqh. Macam tarawih, kita duk kira orang sedang, pelajar-pelajar sedang hafaz Quran je, kita tolak jadi imam. Kecil-kecil kita tolak jadi imam. Sedangkan dia kitab tak mengaji, fiqhnya janggal. Tak boleh. Tak boleh begitu. Sebab jadi imam ni nak ceritanya fiqh dengan Quran sama-sama naik. Kalau fiqh saja ngaji pondok, fiqh saja tapi Quran out, tak boleh juga. Sebab itu fiqh dengan Quran dia mesti sama-sama naik. Lebih-lebih lagi kalau nak mengimamkan solat. Ya, nak cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bertukar antara hurufnya. Syarat. Ya, di antara huruf yang mudah bertukar dalam Fatihah ni, huruf ha menjadi ha setengah orang. Huruf ha pula menjadi ha. Tengok kalimah lah. Kadang-kadang huruf ha menjadi kha bila terlampau nak jaga. Dia jadi gitu. Kemudian huruf ain menjadi hamzah qata. A jadi a. Kemudian huruf kaf menjadi qaf. Maliki menjadi maliki. Ada. Ini berdasarkan pengalaman 27 tahun saya mengajar Quran di merata tempat di Semenanjung ini. Ya, bahawa kita kadang-kadang dengar benda-benda macam ini lah tu. Maliki ai. Kan? Kenapa tebal menang lidah aku ni? Mokok ke dia ni? Mokok dulu Ustaz dia kata, itu kena kikik lidah tu dia dulu. Itu kesan mokok lah tu. Kaf tak boleh bunyi terus sangat. Ya? Maliki. Huruf dal menjadi ta. Maliki yaumiddin, dia middin jadi itu. Huruf dal menjadi dad. Na'budu jadi na'budu. Huruf sin menjadi sad. Nas jadi nas. Ada tuan-tuan, ada. Huruf ta menjadi ta. Nasta'in, nasta'in dia baca. Huruf sad menjadi sin. Tanpa ada ilmu, tak ada ilmu riwayat pun tak ada. Ihdinas dia baca ihdinas. Huruf ta menjadi ta. Ihdinas siratal dia baca ihdinas siratal. Satu lagi sin menjadi sad. Mus dia baca mus. Ta jadi ta. Taqim dia jadi taqim. Qaf menjadi kaf. Qim dia jadi kim. Kalau tadi kaf jadi qaf, ni qaf jadi kaf. Zal menjadi zaid, paling ramai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi. Kalau ada iz saja out huruf zal. Sebab apa? Zal ni dia tidak ada sifat sofir, sifat bunyi keunggasan tak ada. Zai dengan kawannya, saudaranya sad dan sin, dia ada sifat sofir. Kalau sad dia bunyi, ulama kata dalam kitab Ghayatul Murid, macam bunyi angsa. Sad, as. Kalau sin macam bunyi belalang di sawah padi. As. Zai macam bunyi lebah di tempat ternakan lebah di Melaka, dekat dengan Museum Lebah Sedunia di mana? Tak tahu dekat Aiko. Sekali lagi sebab lebah lebah ni boleh madu lebah tu bukan madu so lagi. Lepas setuju.
dapat mahu lebah. Jadi kena pergi tengok lebah. Jadi zal tak ada sifat itu. Tiba-tiba kita baca pada zal, memang bertukar huruf. Inilah yang saya selalu bagi tahu pada imam-imam pada kuliah-kuliah Quran di mana juga, tolong jaga yang ini. Ya. Siratal ladzi di ujung lidah. Sebab itu kena belajar tajwid. Setengah orang belajar tauhid, tajwid tak mau. Bukan tak mau, seriau. Sebab tauhid ni tak ada tanya-tanya, tajwid ni kena tanya. Dia bila two ways communication punya kuliah, dia risau, seriau. Kau dah siratal ladzi, memang habis bacaan. Bukan tak boleh ubah tu, memang boleh. Ya? Banyak tempat yang saya duga bacaan-bacaan anak-anak murid ni yang bunyi siratal ladzi, bila saya tegur dalam 3 kali, lepas tu campur tengking-tengking, marah sikit, hentak sikit meja tu, aku dah berkarat kan. Akhirnya elok dalnya. Memang guru Quran kena garang. Kalau tak garang anak murid dia benar. Dia kena tengking sikit macam tu. Ain menjadi hamzah, an'am, an'am. Ya. Ghain menjadi ga. Ga tak ada huruf Quran, huruf Jawi, ga ni. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Gaharu tu ga. Ghairil, dia kata gairil. Gairil aku pula, gairil. Ghairil. Kadang-kadang ghain menjadi kha pula. Ghairil jadi khairil. Ini. Dad menjadi dal. Ghairil maghdu, dia baca ghairil maghdu. Kadang-kadang jadi dha, maghdu. Dad menjadi dal. Walau dha, dia baca waladda. Itu belum lagi yang baca ikut logat daerah. Waladda. Itu bab lain. Itu nantilah siri-siri yang akan datang. Kita gayakan Fatihah mengikut logat daerah yang tak boleh pakai. Orang Melaka dengan Melaka, macam-macam lah ya. Belum lagi dengan lagu-lagu daerahnya. Ada orang bawa Fatihah lagu Nurang Sayang. Nantilah akan datang. Kita gayakan macam mana. Baik. Ini tidak bertukar antara huruf. Yang ketiga, tidak bertukar segala barisnya. Sama ada bertukar baris tu boleh mengubah makna, atau yang tidak mengubah makna, semua tu tak boleh. Walaupun ada juga pendapat yang kata kalau tak berubah makna tidak menjadi salah besar. Tapi banyak pendapat tetap mengatakan berubah atau tidak berubah makna dengan bertukar baris dilarang sebagai lahan yang jadi. Ya. Yang mungkin boleh bertukar baris pada Fatihah di mana? Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau dia baca lagu-lagu kadang-kadang jadi. Alhamdulillah, mungkin dia baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, lu bunyi lam bagi depan. Ar-Rahmani, dia baca Ar-Rahmanur Rahim, Nur Rahim kalau baca lagu. Patut Ar-Rahmanir Rahim, dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Memanglah kalau Asmaul Husna tu Ar-Rahmanu. Tapi ini artinya berkaitan dengan struktur bahasa Arab. Nahunya kadang-kadang boleh atas, boleh bawah, boleh depan. Sini bawah. Jangan ikut macam kita memahami Asmaul Husna, semuanya nu di belakang. Jadi bila sini dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Kemudian yang mungkin boleh bertukar baris lagi, ya.
Ihdina ni janganlah. Tak ada orang baca ahdina, tak ada ya. Uhdina tak ada. Ihdina. Tapi ihdinas si boleh jadi ihdinas sura bila dia nak tebalkan sangat. Patutnya sad itu baris apa? Baris bawah. Dia baca terbaris depan. Patutnya ihdinas sira. Dia baca ihdinas sura. Ada anak murid saya nak bertaraf ustaz dah. Tapi ini ustaz bagus, ustaz nak belajar. Walaupun dah ada BA, tapi bila Quran, dia memang duduk bawah. Dia memang serah tengkuk untuk ditegur bacaan dia. Ini ustaz macam ni bagus. Sebab dia memang bukan bidang Quran. Jadi jenuh juga anak membetulkan tu. Sebab dia dah terbiasa ihdinas surah. Giling kepala dia. Dia kata, sebelum tak ada orang tegur dah ustaz. Alhamdulillah lah ada orang tegur kali ni. Tegur-tegur ni bukan semua orang nak tegur. Sebab tegur-tegur ni kena ada motivation tinggi baru boleh kena tegur dan boleh menegur. Sebab itu dia jadi sunnah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw ini tegur menegur, ingat mengingat. Sebab itu disuruh baca lepas mesyuarat, lepas usrah, suruh baca surah Al-Asri supaya membudayakan dalam kehidupan tegur menegur pesan-pesan. Nak ceritanya pesan memesan tegur menegur ni nak kena ada motivasi tinggi baru boleh. Terima tak ayat saya? Kena terima. Kadang-kadang ayah susah nak tegur anak. Betul? Mak susah nak tegur anak. Kecil boleh lah bila dah besar. Terutama bila kecil tak ditegur. Kena pula anak pula membesar dengan pangkat pun besar, cakap pun besar. Lagi susah nak tegur sebab dia bagi kita tiap-tiap bulan pun besar juga rimau tu. Tutup mulut. Rimau penutup mulut. Tahu aja sini. Tutup mata. Bila tak mata tutup, dia dah tutup. Tegur je jadi 300.5. Boleh tahu menawa pula. Suami susah nak tegur isteri. Motivation sikit. Macam mana nak tegur ustaz? Badan dia besar pada saya lagi. Dulu masa ambil tu tak fikir badan besar tu setelah awak dapat. Isteri pula tak boleh tegur suami. Dia pula suami bos. Berat. Adik-beradik lagi susah nak tegur. Sebab itulah Allah dan Rasul suruh budayakan tegur menegur. Ketua nak tegur orang bawah nak tegur ketua. Berat tu. Berat. Tapi ustaz boleh tegur anak murid. Anak murid pun boleh tegur ustaz, tetapi secara beradab. Apa benda pun ada adab. Anak boleh tegur ayah, boleh tegur ibu, dan boleh tak ikut cakap ayah dan ibu kalau bertentangan dengan syariat. Ini saya nak realisasikan tegur menegur ni. Sebab dia kata selama ni tak ada orang tegur Ustaz. Ada satu semain tarawih di satu masjid. Hafiz dah, tapi bekas anak murid. Pasal apa nak kata bekas satu? Mengaji yang angkat ayam. Hafiz pun mengaji yang angkat ayam juga. Anak murid anak juga. Mengaji yang angkat ayam tu siapa? Lepas tu tak mengaji dah. Dah boleh orang panggil ustaz jadi imam. Kebetulan anak pergi malam. Anak duduk belakang. Baca Fatihah. Nombor dia anak simpan lagi. Handset dia. Lepas 2 rakaat tu ada SMS kat dia. Bila dia tak pegang SMS tu masa jadi imam tarawih. Lepas witir baru dia tengok Ustaz Rosli tegur dia punya Fatihah dalam tarawih tadi. Dia call balik. Dia kata ente baca gini-gini. Mat asli ente dah lebih. Ente punya waladhdallin kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Terima kasih banyak Ustaz. Tak cuma tegur saya selama ni. Ayalah ente dah jadi imam, siapa nak tegur? Satu malam bawa satu juzuk, lagi orang takut nak tegur. Anda tak kira ente bawa berjuzuk pun, walaupun anda tak hafal surah tu, tapi anda tahu hukum ente baca. Ente kena terima. Terima kasih banyak Ustaz. Bagus. Ini anak murid yang bagus. Dia respon cepat. Anda nak cerita tuan-tuan, ni bukan nak downgrade siapa-siapa, tak sebut tempat, tak sebut nama. Nak ceritanya, tapi ini true story. Kita kena berlapang dada bahawa kalau kita dah ada ilmu, bukan makna kita sudah mempunyai ilmu yang cukup. Kita kena terima selagi orang yang lebih tahu pada kita tegur. Ini masalah apa? Waladhdallin tadi ya. Ubah baris ya.
buah baris. Mana tadi? Sampai mana tadi? Ar-Rahmanu ya. A-U. Tu. Ya. Surah. Takut-takut al-mustaqim. Jarang jumpa huruf apa ni dekat ada alif lam qamariyah di bahagian atas ujungnya. Selalu memang bahagian depan. Tiba-tiba dia teringat bahagian depan. Ihdinas siratal mustaqim siratal jangan. Jarang baca wasal. Tiba-tiba bawa iman tarawih nak wasal. Wasal pula tak mau dengar BCD nombor 8. Boleh ke tak boleh? Beli BCD pula main pilih-pilih. Mana boleh? Dia kena satu set kena dengar baru boleh. Salah dah tu. Satu lagi, siratal ladzina an'amta. Bahagian atas dia baca an'amtu wal a'yadu billah. Itu kufur kalau dengan sengaja, jahil, tak mau belajar, tak mau berubah. An'amta, engkau beri nikmat. An'amtu, aku beri nikmat. Berubah makna. Atau dia kata an'amti, dia kata Tuhan tu orang perempuan pula. Wal'iyadu billah. Jangan main bahasa Arab ni. Bahasa Arab very specific, too specific bahasa Arab ni. Berubah mari saja dia punya hala tuju tu lain. Maksud dia jadi lain. Untuk seorang dia guna lain. Alladhi, alladhani dua, alladhina lebih dari dua. Kalau bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu semua pakai yang. Tapi bahasa Arab 3 jenis yang. Which tu ada banyak untuk bahasa Arab. Bahasa Melayu satu je. Perempuan ke lelaki ke ramai ke seorang ke yang lah. Ali yang datang, yang. Mereka yang datang, yang. Kucing yang datang, yang juga. Bahasa Arab tidak. Tiba-tiba dia berubah sini namta jadi namtu, namti. Alaihim. Dengan tak ada ilmu cakap-cakap nak meniru, dia baca alaihum. Memang ada riwayat dia baca alaihum, tapi dia kata-kata mulut baca alaihum. Ilmu tak ada, apa tak ada, alaihum dia baca. Bila orang tanya apa saya terbaca ha tu, mim jamaah tu orang terbaca dekat hum, tidak baca him. Dia kata nak beli kaset tu Ustaz. Dekat Tokyo sana. Kaset ni kiraat dia kata. Fatihah, kiraat 7. Anak pun beli, dengar sekejap. Bawa lama-lama tu. Kalau macam itu orang belajar ilmu agama, lebih lagi ilmu Quran, rosak dunia ni. Nanti main dengar terus terbawa, tak tahu apa usul, apa pasal bawa macam tu. Maka ada satu cerita, perempuan yang cerita lah. Anak murid dia ni sedang belajar ilmu qiraat Syazmi. Maka oleh kerana ada suara sikit, inilah kadang-kadang orang ada suara ni selalunya dia ke depan, ya. Dia jemputlah baca pertunjukan, pembuka majlis. Guru ada bawah ni. Dia pun baca entah apa iblis kacau di atas pentas tu, tak pernah naik pentas. Bila ego tu iblis pun kacau. Dia pun baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Tubuh dia gini. Dia pula kiraan ada lun. Rupa dia ikut formula macam formula matematik. Bila bagi depan, semua bubuh bagi depan. Kalau macam tu senanglah bahasa Arab. Tak perlulah ada nahwu sarafnya. Kalau main semua bagi depan, tak payah belajar nahwu lah. Grammar tak payah belajar lah. Oh, guru jekir dia atas pentas tu, malu aku agaknya lah, ya? Lun ni letaknya. Ni baru bubuh bagi ni. Lepas tu kena bancuh lah. Turun je astaka tu kena bancuh. Apa yang kita baca macam tu baca. Oh lah Ustaz, dia kata jadi gitu dia. Jangan. Itu juga orang tak pernah jadi imam, jangan suruh jadi imam. Jubah tu dapat free orang balik umrah bagi. Jubah bukan syarat jadi imam. Minyak atar apa ni, Hasanul Bolkiah tu orang balik Mekah bagi. Bukan syarat jadi imam pakai minyak atar wangi, mahal.
Serban tu pasal balik Palestin dapat hadiah macam Yasir Arafat punya. Bukan syarat jadi imam pakai serban tu, ilmu. Itu yang jadi di satu tempat. Tunggu juga cerita ni Jazmi main subuh, imam balik kampung cuti sekolah, imam besar, imam kecil, imam sedang, semua balik kampung. Yang tinggal yang bukan imam, tapi yang bukan imam tak apa pula penyakit pagi tu pakai jubah. Pakai jubah. Yang lain-lain ni tak pakai jubah, pakai kain pelikat. Ada yang terpakai kain batik bini pun ada. Sembahyang subuh ya? Ada yang pakai piah, ada yang tak pakai piah, ada yang pakai serkut kepala isteri lagi. Ada punjuk apa, ada punjuk getuh atas ni. Main subuh, kau buka lampu pun belakang tak buka lampu. Nak sembahyang dalam gelap malam dah. Lepas dia mulai. Bila dah tamat tu, tengok. Siapa jadi imam ni? Imam tak ada belakang. Tengok Pak Syekh tu pakai jubah. Syekh, fadal. Itulah cakap bahasa Arab lembut. Fadal. Jangan ni. Tak boleh ya? Tak pakai jubah. Kami ni selopen telur apa ni, kain tu, kain batik pun dia tu. Kain batik dah jadi imam. Saya tak boleh. Tak apalah. Ente bawa apa yang boleh, dia kata. Naiklah kawan ni. Berdahem dekat 20 kali. Tak nak jadi imam. Bila berdahem. Rakaat pertama bila jadi imam, aksen pun datang juga. Datang Fatihah luluslah. Duduk kat bangi lah. Kawasan bangi, cakap tu terang. Jangan baca Fatihah. Bila baca Fatihah dah imam subuh pada pembuka hari, baca surah panjang sikit. Dalam tak boleh aksen juga tu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhir walal. Dia macam apa, CD jumping. Lama-lama dia toleh belakang. Dia kata, aku dah kata aku tak boleh jadi imam. Korang semua jadi imam juga. Habis subuh hari tu semayang lambat Syazmi. Nak menghilang dia reda gelak. Allah. Cerita betul ni. Kalau tipu untuk guru saya, tipulah saya. Tapi rasanya betul. Sebab boleh sebut bangi tu. Bangi luar tu ya. Mana-mana. Itu bangi tu bukan bangor. Kalau bangor kacau lah. Bangi tu. Jadi macam tu lagi. Jangan main-main ni cerita dhalut tadi. Ya. Cerita kalau tak biasa jangan dibuat benda ni. Jangan dibuat. Tak biasa baca khutbah, suruh baca khutbah. Mula tongkat pegang kanan ke kiri. Buat ni macam apa? Pemimpin pacaragam tu kan? Kejap sini kan? Nak naik tangga tu. Ada orang kata kanan macam robot je naik tangga. Ada orang kanan kiri macam mana tu? Bila nak baca khutbah pegang kanan ke pegang kiri, kan? Itu kalau tok guru ada dia baca tu. Ini anak murid ni mengaji ke atau masa aku bagi kuliah tidur ni? Kita tahu. Ya. Ini cerita apa? Cerita ubah baris. Panjang juga cerita ni ya. Itu yang ketiga. Ubah baris jangan buat. Ya. Yang keempat, tidak ketinggalan tanda sabdu, tasydid atau syaddah kata Arabnya yang 14. Sabdu dalam Fatihah ada 14. Di mana kedudukan sabdu tu? Cuba kita tengok surah ni balik yang berada pada muka surat 17. Sabdu pertama pada Bismillah. Kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Yang keempat Alhamdulillah. 5 Rabbi. 6 Ar-Rahman. 7 Ar-Rahim. 8 Malik Yaumiddin. 9 Iyya. 10 Wa Iyya. 11 Ihdinas Sirat. 12 Siratal. 12. 13 Walau. 14 Dhal. 14 sabdu tu langsung tak boleh tinggal. Apa kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala? Dia kata, qala Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, inna lil Fatihati 14 syaddatan wa man taraka wahidatan minha batalat salatuhu.
Aw lam tasihhu fatihatuhu wa lam tasihhu salatuhu. Atau kama qala. Sesungguhnya kata Imam Syafi'i, bagi Al-Fatihah tu ada 14 sabdu. Dan sesiapa yang meninggalkan satu sabdu daripadanya, tinggal satu sabdu, batalat salatuhu, tidak sah sembahyangnya. Baik. Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Bukan takat kentut dia tahu Imam Syafi'i ni, bab Imam Syafi'i kentut dia batal, itu dia tahu. Rupanya tinggal satu sabdu pun batal. 14. Ya. Yang kelima, tertib dalam bacaannya. Tertib ni kata Melayunya susunan. Macam mana kata tertib? Ayat nombor 1, nombor 1. Ayat nombor 2, nombor 2. Ayat nombor 3, nombor 3. Kalau ayat nombor 4, ya, kita kena baca ayat nombor 4. Basmalah ayat 1, Alhamdulillah ayat 2, Ar-Rahman ayat 3, Maliki Yaumiddin ayat 4. Tiba-tiba ayat 4 dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna tidak mengikut tertib. Satu ketika dulu ada ajaran sesat. Dia bagi ayat Quran Syazmi baca tunggal langgar. Itu ada untuk kebal. Ni bukan jauh juga ni. Ilmu kebal, ayat Quran tu dibaca tunggal terbalik. Main ayat Quran juga tu, ni orang Melayu kita berbomoh ni. Dia kata, bomoh tu baca Quran Ustaz. Baca Quran ni jangan kira kata. Saya banyak dah pergi saja-saja nak tengok bomoh berubat. Macam Tok Kongsian pun ada. Pakai serban tapi curuk kiri kanan. Sampai berjerubu dalam rumah tu. Bukanlah saya pergi saja, pergi nak tengok. Kata berat ni. Ada yang baca Fatihah pakai telur, macam-macam lah tu. Nak cerita kalau takat baca Quran berbomoh ni, jangan kita diperdayakan begitu. Kadang-kadang dia membaca Quran tu sebagai pelaris saja. Pelaris, supaya orang yakin yang dia berubat cara Islam. Ingat, Iblis tu dulu dia tok guru pada malaikat. Jadi makna tertib dalam bacaan ikut susunan ayat. Yang keenam, muwalat. Muwalat makna berturut-turut. Berturut antara kalimah, yakni perkataan dan ayatnya. Apa makna berturut-turut di sini? Makna perhentian antara satu ayat dengan satu ayat. Kalau tidak ada tidak sihat, ya, kalau tidak ada uzur pada tubuh, pada kesihatan, makna bacaan dia tu selangnya sama saja tempoh dia. Kalau kita type, dia punya spacing dia tu sama, single spacing ke double spacing. Kita type kan, pegang kita kan. Kalau bernafas pun macam itu. Contoh yang ada muwalat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sama tak? Tempoh berhenti tu. Itu nama muwalat. Yang tak ada muwalat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau sebut jangan jadi imam lah. Janganlah kata dahulu tu. Tak payah. Dah macam Arnab je dalam sangkor. Bagi orang lain lah. Awak jadi VVIP duduk belakang. Orang jadi imam ni orang sihat. Orang nak kerja berat. Bukan orang semput jadi imam. Walaupun dulu awak banyak ilmu, tapi sekarang awak uzur. Duduk sebagai VVIP. Amin je cukup. Jadi macam ni. Tak ada jawatan imam semua hidup ni, tak ada dalam dunia ni. Jangan jadi macam pokok pisang. Sampai dah kering tak boleh jatuh lagi. Jadi macam pokok kelapa, erti bahasa. Bila sampai masa berdegung tumbang. Dia gitu nak jadi, ya. Jadi ini ceritanya bahawa tertib dalam muwalat, ya, bermakna berturut-turut. Yang ketujuh, tidak terlalu berbunyi saktah, izhar hurufnya. Saktah ni berhenti sekejap. Kerana dia nak zahirkan huruf, dia jadi macam saktah, macam terhenti bacaan dia. Itu pun dilarang. Contoh macam mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
opera tepi jalan je, mahal. Baca Fatihah macam opera Cina tepi jalan. Ya, tongking tak tongking. Ya, bis. Macam Piramli berlakon 3 orang tu, ya tak? Tak penuh. Itulah bila saya lakon kena jadi gitu. Bukan nak main-main ni Syekh Azmi. Tapi kalau saya tak lakon, kau tak faham. Saya pun bukan suka suruh Datuk, tapi nak realisasikan benda tu. Contoh, ya, Maliki Yaumin Din. Terlampau sabdunya ya, tu dia sabta, dia berhenti kerana dia nak zahirkan huruf tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau tak ada lah Syazmi orang baca nanti. Kalau ada tu makna tak lama lagi jalan. 3 Jumaat memang batu 2 lah kalau yang baca. Tapi sepupu kepada itu ada. Yang dekat-dekat macam tu memang ada dah mati pun orang tu. Adalah 2-3 tempat. Sampai orang kampung dah terbaru betul imam kami dulu Ustaz. Dia sebut sebiji tengok. Anak kata apa makna sebiji tu? Huruf tu Ustaz. Jelas betul. Jelas tu bukan mesti okey. Anda bawa kereta depan ada banyak, anda pergi pasang lampu atas. Itu makna sesuai ke? Tak sesuai. Kena turunkan lampu tu. Macam tu juga kita baca bukan suruh jelas semua begitu. Sebab itu Quran ni dia wajib talaqi dan musyafahah. Jelas dalam sebutan, jelas yang dibenarkan, bukan jelas mengikut bahasa yang kita faham. Ini agama nak ceritanya dia ada disiplin yang cukup dikawal rapi. Dan Rasulullah SAW sebagai role modelnya. Bukan setakat baca je lah gitu. Itu nombor 7. Nombor 8, bacaan Al-Fatihah dilakukan ketika berdiri. Maksud ketika berdiri ni berdiri betul, yakni qiyam, dan maksudnya sini pada sembahyang fardu atau sembahyang wajib. Apa sembahyang wajib? Sembahyang fardu, sembahyang qada, sembahyang nazar, katakan orang nazar. Kalau Imam Hanafi wajib juga sembahyang witir, kena berdiri. Dia tak boleh duduk. Bagi mazhab Hanafi. Ya. Nak ceritanya kalau sembahyang fardu, uzur macam mana pun ikhtiar di permulaan solat berdiri. Walaupun sekadar takbiratul ihram. Bukan datang terus letak tongkat ke boom terus duduk. Atau tak ada tongkat pun terus duduk je sembahyang. Sedangkan sembahyang fardu tak boleh. Imam Syafi'i kata kena ikhtiar dulu berdiri. Kalau patut sandar, kalau patut pegang. Dan tak boleh juga baru duduk. Kalau dah duduk tak boleh bangun, tak apa duduk. Tapi bila awak rasa segar dalam tengah-tengah sembahyang, boleh bangun, awak bangun balik, kata Imam Syafi'i. Nak bagi tubuh badan ni betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan dera. Jangan ikut logika akal. Kita kata istilah dera, bukan. Itu nak memberi peluang kepada tubuh badan ni abdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, kalau sembahyang sunat tak apa, dia nak baca Fatihah dia terus duduk. Tapi kalau dia sihat, dia duduk, potong 50% pahala. Diskaun. Kalau saja-saja, pilih duduk. Atau kalau boleh duduk, saja-saja, pilih baring. Diskaun lagi 50% dari 50% tadi. Dapat apa dulu Ustaz? Dia kena potong. Tapi tak saya potong, berdiri lah sembahyang. Mungkin pasal malam boleh berdiri. Ada nampak orang pasal malam duduk? Tak ada, duduk pun pilih bawah je. Tiba-tiba tak sembahyang pun nak duduk. Mana? Gitu ni. Jadi maknanya bacaan Fatihah ni kena berdiri baca. Tiba-tiba tak tahan, baru boleh duduk. Jangan belum cuba, terus duduk. Bukan cara mazhab kita.
Yang kesembilan, bacaan setiap huruf itu mendengarkan dirinya. Maknanya diperdengarkan pada dirinya. Baik, bab mendengar ni, apa yang kita baca, anak telinga kita dengar, cuping telinga kita dengar, benda ni relatif. Tak semesti dengar dalam semua situasi. Kalau suruh masjid tepi jalan dengan bising ni dekat airport, mana nak dengar? Kalau dengar, ni mana riuh lah satu surah satu masjid tu. Pak Imam tak baca lah. Kalau dah makmum tu semua duk belakang. Pak Imam kata belakang ni. Tapi Pak Imam nak baca apa? Tapi semua nak dengar benda ni. Nak dengar pula, kena pula kawan tu, si A tu sound trouble pula. Sound trouble nak suruh dengar. Memang sampai mati tak dengar. Sound trouble. Yang paling penting dibacakan pada diri. Makna baca macam kita buka radio. Kadang-kadang volume boleh kuat, kadang-kadang volume boleh perlahan, tapi dia punya gelombang tetap 91.5. Afdal ikhtiyar, kata Mona Fendi pula. Mona Jasman. Mona Jasman. Afdal ikhtiyar, pilihan utama. Kalau slow pun tetap suara si Mona. Kalau kuat pun suara si Mona juga. Nak ceritanya begitulah. Tidak pula jadi 92.8. Tak keluar suara, keluar bukan suara Mona, suara Nona keluar. Jadi tak betul. Yang pentingnya dia baca sebutan makhrajnya, gerakan bibir, lidah, gerahamnya, gerahangnya, tulangnya, apa semua mengarahkan sama ada dia baca kuat atau pelan, sama gerakannya. Kalau dia tarik nafas tu, dia baca pelan atau kuat, sama cara dia baca. Cuma suara tu dia kontrol. Bila dia baca ni, dia dapat rasakan sebutan itu terus ke seluruh tubuh. Dia dapat rasa yang dia sedang baca. Dia bukan berbisik. Berbisik lain. Whisper ni lain. Kita berbisik. Kalau berbisik, dia punya tajwid makhraj tak betul dah tu. Baca dengan berbisik lain. Kalau baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu baca. Itu pun kira dah kuat tu. Kuat tu pasal nak tunjuk cara. Kalau bisik lain, Bismillahirrahmanirrahim, apa hal ni? Berangin semua. Kalau berangin, semua huruf hamas ke? Semua huruf berangin. Ha dengan hamzah jadi sama. Sebab itu bukan dituntut bisik. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia. Angin tu biasa, buka radio memang gelombang angin bunyi. Tapi bukan angin yang betul-betul kuat. Dah lah berangin apa hal. Kalau macam tu, buku tajwid tutup sekolah, tutup kedai lah. Semua orang berangin macam. Jadi ingat, bukan disuruh bisik. Dan jauh sekali baca dalam hati. Dalam hati bukan baca, niat. Orang yang senang-senang tu, hati dia senang. Sebab kata apa? Kita punya pelakon, senangnya dalam hati, kan? Senang dalam hati tu maknanya niat. Niat kan? Kalau kita main baca Fatihah, main dalam hati tu bukan baca, itu niat. Tempat yang di hati tu letaknya niat. Ada orang kata silence reading. Silence reading pun tak boleh. Dia memang baca, tapi diperlahankan suara itu saja. Dan bila perlahan suara, tak semesti telinga dengar. Bergantung pada environment. Betul tak? Tapi gerak bibir, geraham tetap menuju kepada sebutan makhraj dan sifat huruf. Tidak ada cara lain anak-anak terang bagi faham yang nombor 9 ni Syekh Hazmi. Sebab dia betul-betul unik fakta dia ni. Sebab kalau orang salah faham, tak dengar betul-betul, dia akan salah faham fakta anak ni. Sebab memang kerana orang ramai ni berbisik.
Islam tinggi. Ha? Ha? Fatihah dalam sembahyang sunat tu juga. Sama lah. Maknanya bila kita baca perlahan ini, cuma istilah kitab dia kata dengar pada diri, yang kata masuk dalam naluri tadi tu. Maknanya untuk orang perempuan memang semua macam itu. Orang perempuan mana dia sembahyang masjid kuat. Untuk orang lelaki sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan semua sembahyang sunat, semua macam itu. Dan juga untuk sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, yang mana Fatihah baca sendiri-sendiri. Macam itu juga. Maknanya bacaan tu perlahan. Bagi imam, rakaat 3 dan keempat, apa sembahyang, mana Fatihahnya baca perlahan. Ya. Betul? Baca perlahan. Betul? Itu maknanya. Betul lah tu maknanya. Bila kata baca perlahan dapat didengar oleh diri di telinga sendiri, bukan maknanya zahir bahasa tu kena dengar. Kalau dengar riuh lah suara. Dah macam orkestra je. Pak Imam kata baca lagu orang. Kau habis Fatihah apa pun baca surah. Itulah agaknya Pak Imam nak berhenti tu. Jangan dia. Anak pernah kena di Shah Alam. Pak Syekh ni dia jenis semayang je, kuliah tak mau dengar. Ada. Adik-adik jangan buat fikir macam itu. Bila semayang, kuliah tolong duduk dengar. Jangan buat hal masing-masing. Ilmu kena cari. Ya, kalau hendak orang datang kuliah kita, kita juga kena duduk kuliah orang. Macam itu. Terutama bila belajar ilmu. Ini dia datang berjemaah je Syekh. Bagi ilmu dia duduk sembang kat luar, rokok buat dia. Tak betul lah. Jadi bila sembahyang, anak baca surah, patutnya makmum baca Fatihah kan? Tapi ketika anak baca Fatihah, dia baca Fatihah, ini jenis salah dapat ilmu ni. Dia konvoi macam tarawih. Tarawih pun tak patut macam itu. Fatihah imam bukan untuk dikonvoi, untuk didengar sampai habis baru kita baca kita punya. Tapi masalahnya ada orang yang suruh buat macam tu. Kalau ditanya dalil, tak ada. Fatihah mana boleh konvoi? Hilang sunnahnya. Dengar. Bila kita dengar, baru kita boleh semak, baru boleh koreksi. Kalau imam baca 4 ayat, kita nak mula baca Fatihah kita sebagai makmum, bila masa nak dengar? Kita tak boleh buat dua perkara dalam satu masa. Sambil menyelam minum air tak boleh. Menyelam betul tak apalah. Tapi dalam menyelam Fatihah tak boleh. Dah tak tahu bahasa Arabnya, tajwid lintang pukangnya, fasahah entah ke mananya, tiba-tiba nak ikut konvoi Fatihah imam, mana boleh. Jadi jadinya, bila anda sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik, dia pun Bismillahirrahmanirrahim, Malik yaqdi, Alhamdulillah, Ihdina Malik yawmi'ad. Saya jadi syak, was-was. Aku pun baca salah ke? Sebab Syekh belakang ni pun baca Fatihah santak. Jadi bila ganggu, poin ni ganggu. Bila semua orang baca nak dengar di telinga ni, Syekh ni, dia ganggu. Jadi anda terpaksa berhenti Fatihah, anda undur balik Pak Syekh ni tadi. Lepas tu kau diam lah, imam tengah baca. Kalau nak baca juga, kau jadi imam. Tak mahu pula. Tapi nak duduk saf depan, dia jadi imam. Tapi ganggu. Anda pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah anda buat macam tu kat surah berkenaan. Lepas dia salam, doa, anda pun paling belakang. Dia kata, di mana salah anda tadi? Ustaz tak salah. Ni sebelah ni tak cukup sikit. Oh, ada tak cukup juga. Mana dia? Dah hilang dah. Dia ni tak cukup RM1. Tapi tak cukup pun bagus, dia datang berjemaah. Yang limpah-limpah tak lebih boleh cukup, tak datang berjemaah. Cuma dia tu ilmu mahu dia. Kalau dia duduk dengan kuliah, memang nak pegang bahu dia. Apa saya tu berdebat? Nak tanya apa dia nak jawab. Ni masalah ilmu. Ya. Jadi nak ceritakan bahawa masalah mendengarkan pada diri, nak kena faham. Baik. Boleh jelas ya?
Yang ke-10, tidak diterjemahkan Al-Fatihah dengan huruf yang lain, makna dengan bahasa yang lain, tetapi dibaca dengan huruf Fatihah itu sendiri. Maknanya dengan Al-Quran itu sendiri. Jangan diterjemah kepada bahasa Parsi ke, bahasa Melayu ke, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. In the name of God, the most merciful, the most compassionate. Itu DJ boleh lah, karaoke mau kahwin, ya. Jadi imam tak boleh, tak boleh. Kau faham ke tak faham bahasa Arab? Bahasa Arab juga. Mana kena dengan bahasa Arab tu sendiri. Kalau nak Quran yang Fatihah tu tak boleh, boleh cari mana-mana ayat Quran yang bila dibaca hurufnya menyamai Fatihah 156. Anda tengok doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada cara bacanya, dia akan menyamai huruf Fatihah. Ataupun dia baca tasbih Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada cara bacanya, ada berapa kalinya, dia akan menyamai 156 huruf Fatihah. Ini mungkin bagi orang yang convert, orang yang baru, dia tak boleh nak hafal Fatihah, tapi dia boleh baca benda lain. Ini ada cerita dalam bab fiqh. Tapi nak ceritanya, Fatihah tak boleh diterjemah ke dalam bahasa lain. Kalau tak mampu, boleh ambil ayat Quran lain, tapi jumlah huruf kena sama. Kalau ayat Quran tu tak mampu, boleh diganti dengan tasbih. Syaratnya jumlah huruf tasbih itu pun sama dengan huruf Fatihah. Ini ada dalam huraian yang panjang dalam seri-seri kuliah pemantapan solat kita yang lain, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan sampai tajuk ke-10 muka surat 19, maka selesailah kita mensyarahkan kertas kerja yang disusun oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Hassan Azhari ini. Dan pada siri yang akan datang, ya, kita akan mensyarahkan pula. Kalau di dalam kertas kerja ini, tuan-tuan, diterangkan kepada kita tentang penjagaan Al-Fatihah, di dalam kertas kerja yang akan datang pula, ya, kita akan mensyarahkan kertas kerja ini. Tidaklah kala ni orang yang buat, bagi saya. Kertas kerja ni merupakan salah satu bahagian daripada kitab Arab, ya. Ini yang Syekh Hazmi dari Dubai. Jadi salah satu kandungannya ada bab Fatihah, jadi kita manfaatkan, ya. Kitab tu Al-Jami' fi Tajwidi Qira'at Al-Quran Al-Karim. Nama kitab tu, tajuk yang dibincangkan, dibesarkan di sini, Al-Akhta' Al-Syari'ah fil Fatihah. Al-Akhta' maknanya kesalahan-kesalahan. Al-Syari'ah maknanya yang meluas, yang banyak, yang sering, maknanya common mistakes fil Fatihah, pada bacaan surah Fatihah. Kalau kata kerja tadi, penjagaan. Jangan ini, jangan ni, jangan ni, jangan ni, macam ni, macam ini. Nak cerita apa benda yang salah dalam Fatihah. Macam mana orang baca Fatihah selalu buat salah, apa dia? Ulama telah kumpulkan dalam kitab ni. Jadi baru seimbang kanan dan kiri. Kita punya kuliah nanti, kalau yang itu perbincangan sebelah kanan, ni nak bincang sebelah kiri pula. Salah macam mana? Ini next change coming soon. Jadi kita akan ada tinggalkan dulu kita kerja ni untuk diperbanyakkan oleh Syekh Hazmi, ya. Kita lepas ni pastikan semua dapat ini sebagai teks wajib kita, dan kita akan syarah mulai siri yang ke-10, insya-Allah. Sihat kepada panjang umur, insya-Allah. Itu sajalah untuk kuliah pada pagi ini. Kita tangguhkanlah dulu majlis. Mudah-mudahan yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.